Sekarang kita masuk soalan seterusnya, sambungan kita terus. Masuk soalan semalam yang saya skip tu. Linear law kan. Okey. Soalan dia, gunakan jadual satu menunjukkan data yang diperoleh daripada satu eksperimen pergerakan bandul. Okay, dengan keadaan M ialah jisim dalam kilogram dan T ialah tempoh awinan bandul. Okey. Boleh ubah T dan M dihubungkan dengan persamaan. Dia ada bagi satu persamaan tu. Kita keluarkan persamaan dulu. Nombor 10 kat sini. Nampak okay. Ya, persamaan dia adalah T sama dengan 2 pi punca kuasa 2 M per dengan K. Okay. Soalan A. Bina jadual bagi nilai-nilai T kuasa 2. Betul ke tak? T kuasa 2. Beri jawapan betul kepada dua tempat perpuluhan. Okey. So bina jadual untuk T kuasa 2. Jadi kita akan buat jadual untuk T kuasa 2. Okey, T kuasa 2 yang pertama kita ambil terus 0.57 tu kuasa 2. Kosong 0.3249. Ini jadual lah, tapi saya tak ada kotak-kotak. Kira halal lah kan. Okay, kemudian 0.81 kuasa 2. 0.6561. Kemudian kita terus ambil 1 kuasa 2, 1.000. 1.14 kuasa 2. Situ 1.2996. Kemudian 1.28 kuasa 2. 1.6384. Dan last sekali 1.51 kuasa 2. 2.2801. Okey. Tapi sebab dia buat jadual, kita ikut jugalah dia buat jadual. Yang kita kena jadual kena pakai pembaris kan. Okey. Saya ingat. Okey, kalau soalan macam ni kan best exam. Senang sikit. Ya jadual je, buat jadual je. Kan? 2 decimal place. Okey, saya tak betulkan. Okey, kita betulkan 2 tempat perpuluhan. Di sini kita akan ambil 0.32 saja. Sini saya akan ambil 0.66. Sini akan ambil 1.00. Sini kita akan ambil 1.30. Sini kita akan ambil 1.64. Jadi kita akan ambil 2.30. 28. Kita dah betulkan kepada dua tempat puluhan atas yang sebenar tadi. Betul, kita tengok soalan B dia. Soalan B dia suruh plotkan graf T kuasa 2 melawan M. T kuasa 2 melawan M. Kita kena plot graf T kuasa 2 melawan M. Melawan, bahasa Inggeris VS versus, bahasa Melayu melawan M. Okey. Jadi bila T kuasa melawan M, kamu kena ingat bila kita sebut dalam bentuk graf ni, yang ini yang kita sebut dulu ni adalah Y. Yang kita sebut dulu ni adalah Y. Yang kita sebut kemudian ni adalah X.
kita sebut Y dulu, paksi Y dulu, baru paksi X. Y melawan X. Kan? Kita sebut. Jadi kita perlu dapatkan X kita. X kita apa dia? M. Jadi saya akan buat bawah dia, tambah satu lagi table, iaitu table M. Jadi saya akan letak dekat atas ni boleh, bawah boleh, tak ada masalah. M kan? Kita salin semula maklumat tadi. M adalah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan 0.7. Okey, kamu boleh buat je atas, tak ada masalah sebab jawapan tadi kita dah jawab. Kemudian kita pergi dekat kertas graf. Ambil kertas graf. Satu. Okey, perhatikan dia punya skala dulu paksi dia, skala dia. Skala dia bagi tahu untuk 2 cm 0.1 unit untuk M axis. 0.1 unit M axis. M axis kita pakai 0.1 saja unit dia. Untuk T02 kita pakai 0.2. Yang ini kita pakai 0.2. Dia punya scale, skala. Semua kata saya tulis dekat situ je. Okey. Jadi kita boleh kira buat paksi dia. Baris saya pakai kertas je. Okey. Buat paksi dia. Paksi dia biasanya kita buat kat dalam senang. Dan biasanya dalam linear law ni dia tak ada negatif, jadi kita buat kat bawah ni. Negatif tak ada. Okey. Jadi paksi X dia 0.1. Okay, kemudian paksi Y dia 0.2. Okey, macam tu. Okey, kita dah dapat benda ni semua. Terus baru kita plotkan, ambil data tadi ya. Mana data tadi? Saya beri data ni. Ni kita boleh plotkan. Okey, kamu pun plotkan data kamu tengok. Terus okay, saya akan buat 0.1, 0.32. 0.1, 0.32. Kemudian 0.2, 0.66. 1. Oh, tak cukup 0.3 1. Itulah 0.3. Mana aku baca terbalik dah. Kan 0.4 1.3. 0.5 1.64. 0.7 2.28. 2.8. Tinggi ni. Sampai situ Okey. Jadi bila kita nak buat graf, biasanya kita perlukan satu pembaris panjang untuk sambung kita panggil dia graf penyesuaian terbaik. Tapi kalau dalam exam kalau tak ada pembaris panjang pun tak apa, minta je kertas kosong dekat cikgu pengawas tu, kata saya nak buat baris panjang saya tak ada. Jangan kamu sambungkan baris pendek dua, nanti dia lari. Kalau kamu nak bagi tebal, kamu ambil kertas ni lipat, kau letak baris kat dalam tu. Dia tebal sikit. Jadi kita akan letak, kita akan ambil lebih kurang hampir semua titik-titik dia kena, nampak? Hampir semua, bukan mesti semua kena, hampir semua kena. Tak, bajet betul. Kita tengok C. Biasa tengok sini, C saya yang cantik sekali, C saya duduk kat kosong. Nampak? Kita tengok dekat C ni.
C saya cantik duduk dekat kosong. Saya akan balancekan. Masa tu. Dapat. Kemudian saya pun garis. Gitu. Nampak? Masa kita bajet tu, kita perhatikan juga C yang kita mudah kita tengok. C yang mudah kita tengok. Okey? Jadi bila dah dapat benda ni, dekat dalam kertas graf ni, terus kamu tulis siapa C kamu. C adalah pintasan Y. Pintasan Y kita saya tadi buat saya dapat kosong. Dia ikut graf masing-masing. Kalau kamu dapat, berapa kamu dapat? 0.02 kamu tulis. Berapa saja kamu dapat. Kemudian terus kamu buat apa? Kira dia punya kecerunan M. Bila kita nak buat kecerunan, kalau kosong-kosong senanglah ambil mana-mana koordinat yang berada di atas graf. Contoh saya bajet tadi saya ambil yang titik atas sekali. Bila saya bajet saya ambil titik atas sekali, saya boleh pakai koordinat ni untuk mencari kecerunan. Jadi kecerunan ni saya akan jelaskan kecerunan ni, koordinat ni semula, iaitu 0.7 dengan 2.28. Jadi kecerunan saya adalah 2.28 tolak kosong tak payah tulis per dengan 0.7. C kosong dia direct macam ni saja. Kita akan dapat situ 2.28 bahagi dengan 0.7. Jadi kita tengok dia akan jadi kecerunan kita M sama dengan 3.257. Dapatkan M dengan C saja. Cukup. Tulis ke atas kertas graf. Okey. Jadi dah dapat yang ini. Terus kita tengok C. Dia boleh jawab C terus dah. Soalan C dah boleh jawab. Kan? Bagi kepada yang depan tadi. Daripada graf ni, kita hanya bawa nilai ni saja. Nilai apa? Kecerunan dan pintasan saja. Kan? Dia nak jawab C. Okey, untuk soalan C, soalan dia minta apa? Dengan menggunakan graf. Jadi nombor 1, dia suruh cari apa situ? Nilai K. Nombor 2, dia minta kat situ adalah nilai T. Apabila M sama dengan 0.6. Yang ketiga, dia minta kat situ adalah nilai M. Apabila T sama dengan 1. Itu semua dia minta. Okey. Sekarang kita pergi. Dia sebab dia kita melalui graf, kita tengok persamaan dulu. Persamaan kita adalah T sama dengan 2 pi punca kuasa 2 M per dengan K. Okey. Jadi saya akan tengok kat sini apa saya tengok. Paksi Y kita T kuasa 2. Bila paksi Y kita T kuasa 2, Y sini pun kena T kuasa 2. Jadi saya akan kuasa keduakan kedua-dua belah. Bila kita kuasa 2 belah, sini kuasa 2, semua ni pun kena kuasa 2. Yang tinggal adalah T kuasa 2 sama dengan, yang ini akan jadi 4 pi kuasa 2 darab dengan M per dengan K. Macam tu. Okey. Jadi selepas kami tengok ni, terus kita jadikan dia persamaan gaya lurus yang mana X kita siapa? X kita adalah M. Jadi kita asingkan X. Dia akan jadi T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 per dengan K M. Tambah C kita kosong. Ini tak ada masalah. Betul lah C kita kosong tadi. Okey. Jadi siapa ni? Ni adalah kecerunan. Oleh sebab itu kecerunan M sama dengan, jangan takut dia sebab huruf sama, kita kena nyatakan 4 pi kuasa 2 per dengan K. Jadi kita samakan dengan kecerunan yang kita dapat daripada graf kita. Graf kita tadi saya dapat 3.257. Kat sini kita akan dapat nilai untuk K.
Okay, kalau kamu tak faham, kamu tanya terus kan. K saya tukar tempat je. Terus buat jadi K sama dengan tukar tempat. Jadi 4 pi kuasa 2 per dengan 3.257. Ambil kalkulator. 4 pi kuasa 2. Kemudian bahagi dengan 3.257. Jadi saya akan dapat K saya 12.12. Itu nilai K daripada persamaan. Okey. Jadi apa yang kita ambil pada graf? Kenapa dia kata dari graf? Kita buat persamaan. Yang kita ambil pada graf adalah apa? Kecerunan. Kita ambil pada graf. Jadi kalau graf kamu kecerunan lain, kamu kena guna nilai tersebut. Nilai yang kamu kira pada graf kamu kena letak sini. Dan jawapan kamu dengan saya tak boleh lari jauh saja. Kan? Tak semestinya mesti sama. Okey. Untuk bahagian kedua, T berapa M06 kita kena tunjuk dekat graf. Ini kita tunjuk dekat graf. Itu kita tunjuk M06. Kita kena bawa ni. Sebab tu soalan ni dia akan jadi graf masing-masing. 06 ni bawa dapat kat mana? Pantulkan. Macam tu. Okey. Cuma kita tulis kat situ nombor 2. Dari graf kan, M sama dengan 0.6, kita akan dapat T kuasa 2. Bukan T. Sebab graf kita T kuasa 2, jangan salah. T kuasa 2 kita adalah, saya kalau ikut graf saya akan dapat 1.96. Ini graf saya. Graf kamu ikut graf kamu. Okey. Memang kita dapat dah sebab soalan nak T. Jadi T sama dengan punca kuasa 2 1.96. Jadi kita akan dapat itu 1.4. Dapat nilai T. Itu cara. Sama juga dengan yang satu lagi tu, dia minta nombor 3 pun sama kaedah dia kamu kena buat. Dari graf dia nak apa? M sama dengan berapa? T sama dengan 1. Jadi kita pergi T sama dengan 1. Bila T sama dengan 1, senang sebab apa? T kuasa 2 pun sama dengan 1. Ini tak ada masalah sebab graf kita T kuasa 2. Dia pergi dekat ni dan kita ada titik tadi. Okey, turunkan. Saya akan dapat 0.3. 0.3 kan. Jadi kat sini 0.3. Jadi M sama dengan 0.3. Habis lah soalan ni. Soalan ni simple je macam ni je. Tapi markah dia banyak lah. Markah dia banyak. Agak menarik markah dia kat sini. Biasanya markah dia boleh pergi dekat 10. Betul ke 10? 10 markah. Tapi ni antara soalan yang mudah lah. Dan ada soalan ni boleh jadi kebat. Tapi linear law biasanya macam tu je. Yang penting kamu kena faham macam mana kamu nak selesaikan ni. Persamaan saja. Persamaan ni biasanya saya guna konsep follow Y. Follow Y. Maksudnya apa saja Y exist, kita kena ikut. Kalau dia kata bahagi, bahagi. Darab, darab. Kuasa, kuasa. Log, log. Dia ikut. Boleh? Okey. Sapuan. Bila Sapuan masuk ni? Sapuan ada. Ada kelas sekolah ke Sapuan? Ada ikut tadi. Dah habis dah? Baru habis tadi. Oh, Ishraq tak masuk? Penat? Dia ada kelas lain. Oh, dia ada kelas lain. Okey. Jom kita tengok soalan seterusnya.
Mana hilang pula soalan? Okey. Tengok. Kita sambung bahagian C pula kan. Bahagian C. Ini pun graf juga ni. Nampak? Baiknya soalan dia. Sikit dia panjangnya soalan. Tak muat satu ni. Kita buat satu-satu. Okey. Tengok. Ambil kertas satu ni. Soalan nombor 12. Topik biasanya kamu tengok ni pun tahu dah. Ini ketaksamaan. Ketaksamaan kita panggil apa? Pengaturcaraan. Pengaturcaraan linear. Sebab dia topik mat dia ketaksamaan sama lebih kurang ya kan. Okey, nombor 12. Kita baca soalan dulu, kita tengok. Sebuah kilang menghasilkan kereta mainan P dan Q. Sebuah kilang menghasilkan kereta mainan P dan Q menggunakan mesin A dan B. Menggunakan mesin A dan B dalam seminggu. Kilang itu menghasilkan X unit kereta mainan P dan Y unit kereta mainan Q. Jadi nombor 1 kita tentukan siapa X dan siapa Y. Ini adalah bilangan kereta mainan P. Ini bilangan kereta mainan Q. Okey. Mesin A mengambil masa 70 minit untuk menghasilkan satu kereta mainan P. Jadi kita tulis kat situ. Mesin A 70 minit untuk P dan menghasilkan satu unit kereta mainan P. 40 minit untuk Q. 40 minit untuk Q. Seterusnya mesin B pula 20 minit untuk P, 80 untuk Q. Mesin B 20 minit untuk P, 80 minit. Lama jauh lagi ni. Untuk Q. Penghasilan kereta mainan itu berdasarkan kekangan berikut. Jadi kekangan yang pertama. Kekangan yang pertama dia bagi tahu kat situ. Jumlah masa mesin A beroperasi tidak melebihi 4,200 minit. Maksudnya apa? Mesin A. Mesin A kita kena darab lah. A dengan X. Jadi 70X campur dengan 40Y. Dia kata apa? Tidak melebihi. Mesti kurang atau sama dengan 4,200 minit. Lebih panas, terbakar. Okey, nombor 2. Kekangan yang kedua, jumlah masa mesin B beroperasi adalah sekurang-kurangnya 1,600 minit. B pula, B ini. Jadi 20X campur 80Y mesti sekurang-kurangnya 1,600. Yang ini pula kena running in dulu. Kan kalau pakai kurang tak boleh, jahanam. Enjin dia kena bagi panas, balik pula mesin dia. Okey. Nombor 3. Bilangan kereta mainan Q, kereta mainan Q adalah Y, bilangan kereta mainan Q yang dihasilkan tidak melebihi, tidak melebihi macam mana? Mesti kurang atau sama dengan, tidak melebihi 2 kali bilangan kereta P. 2 kali bilangan kereta P. Dapatlah 3 ni. Soalan dia A. Dia boleh suruh Okey. Tulis 3 ketaksamaan dah siap. Ni A. Jadi B kita dengan menggunakan kertas graf. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada kedua-dua paksi, bina dan lorek rantau R yang memenuhi kekangan di atas.
Jadi sebelum kita pergi ke graf, kita buat dulu kotak-kotak yang penting untuk buat persamaan. Kotak yang penting contoh nombor 1 saya tuliskan jadi 70x campur 40y sama dengan 4200. Saya akan buat kotak sebanyak 6 kotak sebab 6 kotak diperlukan untuk membuat garis lurus atas x bawah y. Dia cerita dia, first kali yang terbaik kita cari pintasan kalau ada. Contoh macam ni. Katakan x kosong, saya akan tutup x. Jadi berapa y kita? 4200 bahagi dengan 40. Kamu akan dapat situ 105. Betul kan? Okey, kemudian terbalikkan pula. Sekarang jadikan y pula kosong. Dia ambil 4200 bahagi dengan 70 pula, akan dapat 60. Itu yang perlu sebelum kita pergi ke kata graf. Yang kedua, benda yang sama kita akan buat untuk 20x campur 80y sama dengan 1600. Kita buat sama juga 6 kotak yang kita perlukan untuk topik ni. Senang je, kamu hafal je step ni. Semua topik dia sama, semua soalan dia, lebih kurang ni. Okey. Jadi bila x kosong, tutup x. Jadi 1600 bahagi 80 akan dapat 20. Okey, sekarang tutup y pula. Tutup y kita akan dapat 80 terbalik. Macam tu. Okey, dan yang last sekali adalah y sama dengan 2x. Ini sukati. Kenapa saya kata sukati? Sebab kosong-kosong dah start kosong-kosong dah. Bila x kosong, y kosong. Jadi yang ini sukati. Bila sukati kita tengok nombor-nombor yang kita ada kat atas ni. Lebih kurang. Saya biasanya akan ambil yang lebih kurang ya. Contoh saya ambil kalau 50. 50x maksudnya ini 100, senang kira. Okey, dah siap benda ni, 3 benda ni, baru kita pergi dekat kata graf kita. Boleh ikut ke? Ya. Okey. Sekarang kita pergi terus tengok kata graf pula. Apa kita buat dengan kata graf ni? Paksi dulu. Mana paling panjang saya tadi? Ni. Paksi. Kita buat paksi. Ketaksamaan pun biasanya tidak ada negatif. Bila tak ada negatif, kita buat dekat dalam. Macam tu. Bila tak ada negatif. Okay. Skala dia beritahu apa? Skala dia beritahu kat situ 2-2 10 unit. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 untuk paksi X, paksi Y, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 untuk paksi Y. Okay, kita just plot dia pertama sekali. Ni 0105 dengan 60. 0105 dengan 60. Wah. Terbaik panjang ni. Sebab tu kena pakai pembaris panjang kertas lah. Okey, lepas kamu buat garis, kamu jangan lupa letak nama graf dia kat sini, kat ujung. Untuk saya letak kat sini 70x campur dengan 40y sama dengan jangan letak ketaksamaan sebab ketaksamaan menunjukkan lorek mana aja. Okey. Dah siap graf ni, kita pergi kat graf kedua pula. Graf kedua saya 020 80 0. 020 80. Kat sini
Ambil. Tulis kat sini boleh. 20 X campur 80Y sama dengan 1600. Okey. Dan graf yang ketiga. Kat sini kita tengok 00 50 100. 00 50 100. Okey, terus gitu. Kan letak nama dia Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Jadi kemudian kita tandakan anak panah menunjukkan kawasan. Kawasan ni maksudnya yang pertama lebih kecil. Jadi di bawah. Ini bukti aja. Okay. Jawapan kita tahu memang sini lah kot. Kan? Okay. Yang kedua di atas. Yang ketiga di bawah. Jangan lupa mesti ada huruf R. Okay, kemudian lorekkan. Cantik ya? Oh, gila macam skema jawapan ni. Okey. Macam itulah lebih kurang untuk soalan ni sampai ke graf dah. Kan? Tinggal satu lagi bahagian yang kita belum siapkan. Okey. Tengok. C. Dia kata apa C tu? Menggunakan graf. Dengan menggunakan graf. Okey. Seperti kat tadi. Atas kosong Okay. Untuk C, menggunakan graf, tadi kita tulis dari graf. Dari graf saya. Tak boleh juga. Nombor 1. Melayu dia. Okey. So Melayu dia sini. Tak maaf, cikgu tak pandai. So putih, kamu pandai. Okey. Jumlah keuntungan maksimum. Jadi dia nak cari keuntungan. Keuntungan maksimum. Jumlah keuntungan maksimum dalam seminggu jika keuntungan berada jualan 1 unit kereta P dan Q masing-masing ialah 20. Jadi P 20, Q 10. P adalah X, Q adalah Y. Jadi formula keuntungan kita buat graf. K sama dengan. Ini formula keuntungan. Siapa? 20 X campur dengan, kita ambil kat situ 10Y. Sepatutnya kena buat graf ni tapi tak payah. Bila dia kata maksimum, apa kamu kena buat? Bila dia kata maksimum, kamu kena ambil yang paling atas ataupun yang paling kanan. Dua calon dia. Daripada kawasan berlorek kan? Dari kawasan berlorek. Kalau dia kata minimum lawan. Minimum maksudnya paling bawah atau kiri. Tapi kalau dia kata maksimum, paling atas atau kanan. Macam mana nak ambil kat sini tengok. Paling atas. Maksudnya inilah koordinat paling atas kita. Berapa koordinat dia? Saya tengok. Koordinat saya paling atas kat sini adalah 28. Tulis koordinat dia. 28, 56. Ini paling atas. Okey, paling kanan ni. Sini paling kanan. Saya punya koordinat saya paling kanan. Situ. Paling kanan kalau ikut kat sini koordinat saya adalah 57. 57 dengan 6. Itu calon-calon kita. Kita bawa ke persamaan kita. Calon kita ada dua koordinat. Iaitu 28, 56 dan 57, 6. Apa saya akan buat? Saya akan ambil K1
20 kali dengan 28 campur 10 kali 56. Ambil kalkulator. Kira K2 sama dengan, masukkan ni, 20 kali 57 campur dengan 10 kali 6. Siapa yang lagi banyak, dialah pemenangnya. Macam tu. Ya, ini akan dapat RM 1120. Ini akan dapat RM 1200. Jadi kesimpulan kita kat sini, oleh sebab itu keuntungan maksimum adalah sama dengan RM 1200. Ini pemenang dia. Jadi cara kita jawab soalan. Apa-apa soalan pasal ke K lah. Dia nak minimum maksimum. Ada soalan? Boleh? Sapuan? Boleh Sapuan? Boleh, Tapi cikgu. exam jawab tak soalan ni? Full mark? Saya tersalah kat persamaan. Oh, kat persamaan salah. Atas persamaan mula-mula tu. Cikgu. Sebab dia susah sikit bagi nisbah. Saya selalu keliru. Okey. Kalau kamu salah dekat persamaan, saya nak ucapkan tahniah. Sebab kalau salah situ habis semua. Betul tak? Dia efek habis. Betul? Sayang dia jaga. Nisbah kamu jadikan nisbah dulu. Kemudian nisbah tukar kepada bahagi. Bahagi tukarkan kepada persamaan. 3 cara kau nisbah. Dia kena buat. Okey. Contohlah kalau nisbah bagi X nisbah pada Y, dia bagi 3 nisbah 2. Contoh. Kan? Apa kamu buat? Kamu just macam ni je. Letak sama dengan ni. Terus je. Sum. Macam tu. Itu cross lah. Cross. Kalau kita nak persamaan kita Y, kita cross 2 je pergi. Ya, kita akan dapat Y sama dengan 2/3X. Gitu. Boleh Okay. Kalau jumpa lagi sekali soalan macam tu dalam SPM, insyaAllah full mark lah Sapuan. Sebab bila kita dah salah sekali, kita akan belajar banyak. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 13. Ini antara dua topik yang saya cadangkan untuk pelajar pilih. Dua topik yang saya cadangkan untuk pelajar pilihlah dalam bahagian C ni. Iaitu pengatocaan Cikgu, soalan linear. tadi tak habis lagi. Dia ada C2. Ada C2? Oh, iya ke? Oh, alamak. Tak dapat 10 markah lah saya macam ni. Aduh. Tinggal lah kan. Tak dapat 10 markah. Oh, ada lagi dah. Okey. C2. Okay, kita habiskan. C2 kat situ. Bilangan maksimum kereta mainan P yang boleh dihasilkan oleh kilang itu. Jika bilangan kereta mainan P yang dihasilkan ialah 2 kali kereta mainan Q. Okay. P adalah X. X adalah 2 kali Y. Dia nak apa? Bilangan maksimum kereta mainan P. Dia nak kat situ adalah P maksimum. Kan? P maksimum maksudnya dia nak sama juga dengan X maksimum. Apabila dia kata X sama dengan 2Y. Jadi kita kena pergi dekat graf tadi. Mana graf tadi? Okey. Tadi saya buat tadi. Yang ini adalah Y sama dengan 2X. Kan? Tapi sekarang dia ubah. Dia kata jika bilangan kereta mainan P yang dihasilkan 2 kali Q. 2 kali Q. Jadi X 2Y. Jadi kita kena buat sedikit graf. Satu graf untuk ni. X 2Y. Kita buat graf dia. Sama. Graf dia kita buat X dengan Y. 0, 0. Starting dia. Kemudian yang ini kita
berpandukan Y kita letak. Contoh jangan banyak sangat sebab X kita sampai 80 je. Biasanya kita boleh buat suka hati kita. Contoh saya nak dapat koordinat 25 saya letak. X 25 ataupun susah 25 tengah 30. X 30, Y 60. Boleh. Tak ada masalah. Buat je suka hati kamu. Kan? Jadi kita pergi dekat graf tu, tempat kosong-kosong kat situ. Kemudian plot je 30, 60. 30, 60. Dapat graf yang sama ke? Oh, sorry, silap. Terbalik. Y yang 30. 30 Y, 2 kali Y, 60 terbalik. Maksudnya saya tengok tu apa graf yang sama. Kan? Jadi X 60, Y 30 dia terbalik. Situ. Tapi graf ni kamu jangan buat graf terus. Kamu buat graf betul-betul je. Sebab dia bukan kertas yang asal. Okey. Dah dapat benda ni, kamu pergi tengok X maksimum, iaitu kawasan berlorek yang maksimum bagi paksi X. Putus-putus. Jadi kita akan dapat, kalau X mana dia minta, sini tempat maksimum X. Nampak? Kalau dia minta minimum, sini tempat maksimum X. Kalau Y pun sama, ini maksimum Y, ini minimum Y. Jadi kita nak X, jadi saya akan bawakan benda ni. Maksimum, saya tarik. Jawapan saya akan jadi kat situ adalah X maksimum sama dengan 47. Jadi jawapan saya adalah bilangan P maksimum sama dengan 47. Boleh faham? Siapa? Fazila, boleh Buat je. Markah dia 2 je ni. 2 markah. Sebab yang tadi keuntungan tu 2 markah, yang ini pun 2 markah. 2 markah yang dia bagi. Okey? Boleh kalau dia minta julat macam mana? Julat macam biasalah. Kalau dia minta julat, kamu kena ambil maksimum tolak minimum. Maksimum tolak minimum. Kalau dia minta julat. Okey. Kita pergi terus soalan nombor indeks. Nombor indeks nombor 13. Soalan nombor indeks ni dia bagi jadual banyak. Yang besar jadual dia. Okey. Jadual tu, jadual dia. Saya letak kat situ. Tengok soalan dia kejap. Soalan dia saya rasa mesti dia suruh cari X dan Y. Cantik. Kita patah balik. Jadi soalan yang pertama kat sini dia cerita, banyak cerita ni 2017 apa semua tak payahlah. Kita tengok. Jadual tu sendiri kita dah faham dah kalau dah biasa buat soalan ni. Jadi formula yang kita nak pakai adalah I. Indeks harga sama dengan P1 per P0 darab 100. Yang mana P1 tu kita anggap sebagai 2019 punya price. P0 2017 punya price darab 100. Di kat sini kita boleh jawab untuk X dan Y. Yang mana untuk X, saya akan ambil tu. X adalah indeks harga dia. Jadi X adalah sama dengan 322 per dengan 280 darab 100. Dia akan kat situ kejap. Kita pergi dekat Y terus. Y pula sama dengan 140 per dengan 112 darab 100. Dia tinggalkan begitu. Dia ambil kalkulator. 322 bahagi 180 darab 100. Jadi kat sini kita akan dapat 178.89. Oh, salah. Banyak sangat saya tengok ni. Kalau banyak sangat maksudnya saya salah tekan kalkulator ni. Lampau dapat ni. 115. Okey. Yang kedua, 140 bahagi dengan 112.
125. Okey? Terus apa soalan seterusnya dia minta. Topik ni lagi mudah daripada yang tadi. Okey, bila tengok soalan seterusnya, dia bagi kat situ adalah pie chart. Bila dia bagi pie chart, kita kena lengkapkan dulu pie chart tu. Tengok B. Dia ada pie chart. Tak nampak lah pie chart tu. Tak apa, saya bagi jelaskan dah. Tak nampak. Saya pun tak nampak. Kamu pun tak nampak. Jadi kita tengok buku asal dia. Ke mana? Okey, kamu ambil balik pie chart dia. Pie chart dia yang atas ni adalah makanan. Makanan dia bagi 120. Lain-lain tak ada. Kemudian pakaian. Oh ni pakaian. Pakaian dia bagi 60. Kemudian utilities. Utilities dia bagi 40. Kemudian sewa. Sewa adalah 80. Jadi ada satu sudut yang belum kita kira, iaitu melibatkan apa ni lain-lain. Jadi kita akan gunakan 360 tolak semua ni 200 300. Dapat 60. Jadi lain-lain ni adalah 60 juga. Apa benda pie chart ni? Pie chart ni adalah pemberat. Pemberat. Pie chart biasanya adalah pemberat. Kita tengok soalan dia. Okey. Soalan B dia kata, hitung indeks gubahan. Hitung indeks gubahan. Bila nak buat indeks gubahan, kita kena ada I kita dan kena ada W. Jadi I kita tengok kat atas tadi. Kita dah buat. Kat jadual tu. Jadi untuk makanan, food, makanan F lah, saya letak food lah kan. Makanan M lah. Makanan 130. Kemudian sewa X tadi kita kira 115. Kemudian utilities 110. Kemudian pakaian Y tadi kita kira 125. Lain-lain 120. Kita ambil pemberat ikut ni. Makanan kita 120. Sewa 80. Utilities 40. Pakaian 60. Lain-lain pun 60. Kita follow balik. Kan? Dah dapat benda ni, dah boleh buat kita punya apa? Indeks gubahan. Formula dia simple je. Indeks gubahan I bar sama dengan jumlah IW per jumlah W. Jadi kita akan ambil terus. Indeks gubahan kita sama dengan 130 darab 120 campur 115 darab 80 campur 110 darab 40 campur 125 darab 60 campur 120 darab 60 bagi dengan
jumlah semua pemberat, jumlah sudut lah 360. Dapatlah kita panggil sebagai indeks gubahan. Ambil kalkulator kira. Saya dapat 121.94. Kamu semak kamu tekan kalkulator berapa? Kan saya tekan kalkulator salah ni. Ini kita panggil dia indeks gubahan. Okey. Lah C. Soalan C kat sini tengok. Boleh ada Okey. Ikut C terus kan. Okey. Untuk C pula dia kata kat situ jika pembelanjaan bulanan meningkat sebanyak 5% daripada 2019 ke 2020. Hitung indeks gubahan keluarga Encik Hafiz 2020 berasaskan 2017. Ini kita panggil dia berlaku pertambahan tahun. Pertambahan tahun. Iaitu dia menjadi 3 tahun. Biasanya kita bandingkan indeks harga 2 tahun je, cuma 3 tahun. Siapa yang terlibat? Yang asalnya 2017 ke 2019. Sekarang dia tambah satu lagi tahun iaitu 2020. Jadi apa kita buat? First sekali kita letak indeks gubahan yang kita kira tadi iaitu 12194 tu. 12194 tu adalah daripada 2017 ke 2019. Ini 121.94 yang kita kira tadi. Okey. Lepas tu dia kata dekat soalan ni dia kata berlaku peningkatan perbelanjaan sebanyak 5%. Dia tak bagi tahu peningkatan makanan ke utilities ke, dia tak spesifik. Bila dia tak spesifik, benda ni adalah diwakili oleh indeks gubahan. Jadi 2019 ke 2020 dia kata peningkatan sebanyak 5%, maksudnya 100 campur 5. Naik 5% sama juga dengan 100 campur 5%. Jadi dia akan jadi 105. Kita punya indeks gubahan macam tu. Jadi macam mana nak cari yang bawah ni? 2017-2020. Kita senang aja ambil formula dia. Sama dengan kiri darab dengan kanan bahagi dengan 100. Dapat jawapan kita. Dapat jawapan 128.04 macam tu. Habis 3 markah ni. Yang ni best. Ni 3 markah dia bagi. Boleh? Okey. Itu kalau dalam bahagian C tu, kalau kamu dapat 2 topik ni, kan, ketaksamaan ni, apa kita panggil dia pengaturcaraan linear dengan nombor indeks. Kalau kamu master 2 ni dah okey dah. Kamu dah boleh skor 20 markah. Tapi kita kena ada backup plan. Backup plan biasanya pelajar dia suka buat ni, segi 3. Ya, ini kita akan bincangkan segi 3. Tengok. Kadang-kadang kinematik senang, tapi kadang-kadang soalan kinematik ni dia boleh bunuh. Dia boleh membunuh, kan? Macam soalan apa trial kamu lah kan. Oi. Dahsyat kinematik. Siapa yang jawab kinematik? Tak jawab. Ego sebab saya tak reti. Dahsyat soalan dia kan. Tapi tak apa. Pilih je segi 3 pun ada, segi 3 pun dahsyat juga. Aduh. Lepas tu dia kena tahu juga macam mana nak buat pengaturcaraan ni dengan price ni. Apa ni? Indeks harga. Okey. Ini gambar dia lebih kurang untuk segi 3 ni. A, B, C, ada F,
ada G kat situ. Okey, dia bagi tahu kat sini yang ini 0.07 kilometer, yang ini 0.13 kilometer, ini 0.06 kilometer. Yang ini semua ni daripada sini E kan, sampai sini adalah 0.24. Okey, ini maklumat dia bagi. Apakah soalannya? Okey. Diberi bahawa ADB, BFC dan AEGC adalah garis lurus dan sin dia bagi ditambah, itu ada bagi tambah. Sin sudut apa huruf ni? Tinggal huruf ni kacau kan. Okey. Sin sudut BAC. BAC adalah sama dengan 12/13. Mana BAC? BAC. Kan? Sudut ni. Adalah 12/13. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Cerita dia. Seterusnya. Cikgu, kenapa dia sudut dekat C, cikgu? Ha? Kenapa sudut dekat C? Saya tak faham. BAC. Oh, so silap depan. BAC dekat A. BAC theta, sorry. Sebaik pun tegur. Dia dekat tengah-tengah hari ni lapar sebenarnya. Tengah buat ni dah lapar. Okey. Jadi soalan ni dia kata A, jika pagar hendak dipasang di sepanjang sempadan BC. Sepanjang BC. Okey, cari panjang dalam kilometer pagar yang diperlukan. Suruh cari BC. Jadi untuk soalan A tu saya akan keluarkan segitiga tu untuk senangkan. Keluarkan segitiga yang terlibat saja. Terlibat banyak ni pening. Jadi B, sini A, sini C. Sudut yang kita ada kat sini sebab kita ada sin dia. Okey. Jadi kat sini, panjang kat sini semua kita campurkan saja dua-dua ni akan dapat 0.2. Kan? Panjang ini pun sama, kita campur je dua-duanya, kita akan dapat 0.3. Jadi kita nak cari orang kat depan ni saja. Okey, dia nak cari orang kat depan ni, masalah utama dia adalah kita tak ada sudut lain. Kita ada sudut ni je, satu je. Kita pakai petua cos. Kita boleh pakai petua cos. Jadi saya akan pakai kat situ BC cos 2 sama dengan 0.2 cos 2 campur formula dia 0.3 cos 2 tolak 2 ulang semula ni 0.3 cos BC. Kan? Cos BC siapa sudut dia? A. Okey, tapi kita ada sin. Kita ada sin. Dia suruh cari cos. Nampak? Jadi macam mana kita nak tukar benda ni? Senang je kita boleh dapatkan sudut dia. Sudut ni kita boleh dapat. Kita boleh dapatkan sudut BAC dengan cara kita pakai biasa saja. Sama dengan sin negatif 1. 12/13. Ini satu cara, ada satu cara lagi tak apa. Saya tunjuk ni dulu. Shift sin. Dua belas, 13. Maka dapat 74.87 darjah. Jadi kita boleh carilah cos A. Jadi cos A kita, cos sudut ni lah. Cos 74.87. Jadi kita dapat jawapan kita sini terus. Cikgu, kenapa saya tekan lain 12/3 yang sin tu? Saya dapat, kamu dapat lain eh? Saya dapat 67.38. Kenapa kalkulator saya dapat ni? Pelik ni. 12/13. Ya, 12/13 saya tekan. Shift sin. Oh, saya silap. Saya tak tukar mod. Mod. Betul. Salah tekan mod habis tu. 67.
0.38 betul? Ya, cikgu. Okey. Baik, Sapuan ada. Tung ada. 0.2 kuasa 2 campur 0.3 kuasa 2 tolak 2 kali 0.2 0.3 dan kita ada cos tu di bawah tak muat juga. Cos 67.38. Dapat terus jawapan untuk BC. Lepas kamu tekan kalkulator tu kamu terus square root lah. Boleh kan? Okey. 0.2 kuasa 2 campur dengan 0.3 kuasa 2 kemudian tolak 2 0.2 0.3 cos 67.38. Okey, kamu akan dapat kat situ kecil je, betul tak? Dapat BC 0.2895 29. Betul? Siapa? Betul, saya dapat macam tu. Okey. Dia dapat 2.029 kilometer. Lebih kurang lah sebab dia bundar dia 28.956 semua bundar habis jadi. Okey. Jadi soalan ni kita dah ada BC. Saya akan letak BC kat situ. 0.29 dan sudut pun kita dah ada. Sudut kita kat sini adalah 67.38. Semua kita dah ada. Soalan seterusnya dia kata hitung sudut BCA. BCA dah mudah sebab kita dah boleh pakai petusin sebab kita dah ada ni. Ni dah ada, kita terus tarik cross saja. Kan? Jadi untuk B petua sin kita ambil kalau nak cari sudut kita ambil sin C per dengan orang depan dia 0.2 sama dengan sin A per dengan orang depan dia 0.29 macam tu kan. Jadi kita dah ada sin A pun dah ada nilai, potong ini je darab 0.2. Jadi sin A kita dah ada tadi iaitu 12/13 per dengan 0.29 darab dengan 0.2. Kita akan dapatkan nilai itu dulu. Dapat kat sini 0.6366. Jadi kita dah dapat sudut dia C. C sama dengan sin negatif 1 0.6366. Dapat jawapan kat situ 39.54 darjah. Dapat Sapuan? Sama? Dapat sama, cikgu. Okey, cantik. Soalan C seterusnya dia minta diberi luas segitiga. Diberi luas segitiga FCG adalah sama dengan luas segitiga ADE. Okey. Luas segitiga F, kita ambil tengok. Mana? FCG yang ini sama dengan luas segitiga ADE. Sama. Okey. Lepas tu dia nak apa? Dia nak cari panjang bagi GC. Okey, ini segitiga bersudut tegak. Tapi sudut kita dah ada. Kita dah ada sudut sini. Kan? Sudut kat sini. Sekejap. Dia suruh cari panjang apa? Panjang ni kan?
Panjang dia suruh cari panjang GC. Pelik kejap ini dah ada 39.54. Saya baca balik soalan. Ada macam maklumat. Miss maklumat ni. Siapa dapat ke? Saya rasa macam tak cukup maklumat Saya sikit. pun tak dapat sebab macam something wrong. Saya Ha. tak benda. Saya tengok apa masalah dia. Saya rasa F tu dia F tu macam midpoint tapi tak tahu dia tak bagi tahu kan. Kita nak angkat pun okey, cuba saya rasa dia tertinggal maklumat lah. Dia bagi tahu sepatutnya dia kena ada satu maklumat lagi. Rasa dia maklumat tertinggal ni. Mungkin biasanya maklumat dia saya anggap lah. Ini saya rasa lah kan. F ni adalah titik tengah. Kita tambah maklumat dia. F ialah titik tengah. Kita tambah. Ini saya tambah sendiri sebab memang tak boleh buat ni kalau tak cukup maklumat. Jadi kita tambah. Bila kita tambah situ, dia akan jadi segitiga kita untuk luas yang ini. Kita gunakan formula luas. Luas sama dengan 1/2 AB sin C. Jadi untuk ni saya ambil kertas muat Okay. Untuk segitiga mana kertas saya tadi? Oh ni. Okey. Untuk segitiga yang pertama, kita ambil ni. Okey, G. Cikgu, Ya. saya rasakan B dengan E tu dia selari. Atas dengan bawah straight menjadi segitiga sama segitiga sudut tegak. Sebab kita ada sudut dalam dia, kita boleh cari. Mana? Yang mana? B dengan E. Sebab saya rasa kalau berdasarkan lukisan ni macam straight je. B dengan E ni straight. Oh, dia tak. Sebab markah dia 5 cikgu. Saya tak rasa kalau titik tengah senang sangat markah. Dia tak bagi tahu ni. Titik tengah. Markah dia apa? 5 tak silap. 5 untuk ni je. 5 cikgu. So saya tak rasa dia senang sangat. Oh, okey. Sekejap tengok. Yang ini pun dia tak bagi tahu sama ni. Tak bagi tahu sama. Semua dia tak bagi tahu.
Oh, panjang cerita ni. 5 markah kan? Okay, saya ada idea lah kan. Tapi kita try tengok. Sebab markah dia 5. Betul tak kau cakap kan? Markah dia 5. Besar markah dia. Okay, saya lukis mula . Okay, lebih kurang yang kita ada A, B dengan C. Kita dah ada sudut dekat sini. Sudut dekat ni kita ada berapa tadi? 67.38. Kita dah ada sudut kat sini. Sini kita ada 39.54. Dan kita boleh cari sudut kat sini. Cari sudut itu dulu. 180 tolak dengan 67.38 tolak dengan 39.54. Di sini kita akan dapat 73.08. Okey. Dan kita kena dapatkan satu luas kan. Luas ni lain-lain. Panjang sudut. D sini. E sini. Panjang mula-mula dia tanya tadi panjang apa? Panjang BC betul? BC kita ada. Sini G. Sini F. Yang ini segitiga bersudut tegak. Tapi dia tak ada side. Kalau ada satu side cukup lah boleh dapat. Sudut ni. Oh, saya ada idea ni. Panjang idea dia ni Sepan. Mungkin kot cikgu sebab dia 5 markah saja. Idea dia macam ni. Saya bagi lebih kurang idea saya. Okey. Saya akan potong gambar rajah ni ke sini. Nampak? Dia akan jadi macam tu. Gambar rajah ni. Jadi, kod gambar rajah ni, saya akan dapat cari. Oh, tak boleh juga. Tak boleh, tak boleh. Potong sini pun tak boleh cari kat ni. Macam mana? Okey. Cuba kamu buat titik tengah. Sebab jawapan dia bagi, jalan kerja tak ada. Cikgu, kalau cikgu potong tu bukan boleh ke kita cari dia punya, nanti dapat BF. Dia punya panjang. Sebab sudut kan kita sudut untuk pendalaman segitiga. Kalau tu sudut segitiga tegak 180 tolak 90 tolak 73.08 kita akan dapat 16 per something. Dan kita guna formula sin boleh dapat. Formula cos. Untuk dapat BF. Dan bila dapat BF boleh dapat FC. Bila dapat FC boleh buat persamaan serentak untuk luas. Yang ni? Gambar ni? Yes, yang tu. Tapi kita ada panjang ni. Kita ada panjang, ada sudut. So boleh buat formula sin. Sudut tak ada. Sudut dekat A tu kita boleh tolak kan cikgu? 180 tolak 90 tolak 73.08. Sebab dekat F tu bukan jadi sudut tegak ke? Oh, tak boleh. Tak semestinya ni sudut tegak ni. Nampak macam sudut tegak tu tak? Tapi dia tak semesti sudut tegak. Dia hanya berlaku sudut tegak kalau segitiga sama kaki. Dia tak jadi sudut tegak ni. Kamu cakap ni sudut tegak tu
Okay, okay. Okey. Dia yang sudut tegak wajib sini sudut tegak ah. Saya kata tak cukup tu. Saya tak cukup maklumat lah soalan ni. Ya. Dia tak boleh jadi sudut tegak you. Kalau titik tengah, kalau titik tengah terus dapat jawapan. Sebab boleh pakai apa tu, simple style. Cukup. Boleh pakai. Kalau dia titik tengah terus dapat jawapan. Tapi markah dia 5 saya tak. 5 tu kita try tengok. Sebab saya rasa titik tengah pun bukan senang. Kan? Sebab maklumat dia tu je yang dia boleh bagi F titik tengah selesai. Yang lain memang dia tak boleh bagi. Dia kena bagi apa? Tak boleh bagi yang lain. Kita try je. Kalau dia titik tengah, maksudnya BC awal-awal tu kita bahagi 2. BC 0.29 bahagi 2. 0.145. Sini pun 0.145. Okey, nampak? Walaupun dia macam ni, dia tak boleh cari luas lagi. Dia kena cari yang sebelah ni dulu. Sebelah ni dulu. Ini segitiga yang pertama. Jadi kat situ ada 5 markah boleh ni, tuan. Tengok ni 39.54. Kita ada sini je. Nak cari luas, kita kena cari tepi ni dulu. Ataupun cari tepi ni, cari mana-mana cari lah. Cari tepi ni. Cari cos. Cos 39.54 sama dengan yang ni soalan saya cari apa? GC Cikgu DC sebab tu saya kata boleh dapat terus. Betul lah kau cakap buat terus. GC. Skema jawapan ni berapa kalau dalam skema? 0.09. Kalau teorem tak dapat, kalau ni tak dapat, dia akan dapat 0.1. Kalau titik tengah? Kalau titik tengah dapat 0.1118. 0.1 okey lah sebab dia ada lagi sikit dia punya sudut kemundaran. Tapi kenapa kalau dia, betul lah macam kau cakap, kalau dia minta, kalau dia bagi titik tengah tak boleh. Betul. Sebab tak payah kira luas pun, betul tak? Betul.
Oh, susah juga ni. X. Saya ada masalah dengan soalan ni, puan. Ada benda ni tak cukup ni. Luas ni berapa luas ni? Sekejap cikgu saya cek. Cuba luas ni. 1/2, 0.13, 0.06. Darab dengan sin. Sin A. Sin A kita dah ada 12/13 tu. Dapat luas dia. Dia dapat 0.0036. 0.00 0.36. 0.00. Sebab dia 3.6 darab 10 kos negatif 3. 6. Kecil. Tak ada, mungkin ada something wrong soalan ni. Eh? So, letak sini Y. Takkan panjang sangat persamaan ni. Letak ni. Area dia sama dengan 1/2 X dengan Z. X, Z. Equivalent tu sin 39.54 sama dengan 0.0036. Takkan buat sistem persamaan. Kacau sistem persamaan kan. Satu per dua X kali Y sama juga dengan 0.0036. Lepas tu Z square plus Z square equal to X square plus Y square. Tak sono. Banyak sangat ni. 3 memang boleh buat. Ampau pula kan. Bukan.
Tak boleh lah. Skip dulu, nanti kita tengok. Kemudian. Jadi kalau dapat nanti saya akan bagi kamu. Rasa ada masalah ni. Buat jawapan saya bagi jawapan lah. Kalau kamu dapat idea lah. Dah tahu. Tiba-tiba kan. Pelik lah. Ni pun jenis buku buat kalut-kalut juga ke? Jawapan dia 0.09 326 kilometer. Nah, 4 angka berti dia bagi. Okey? Lihat nanti kita bincang semula. Tak dapat ni. Nanti kita jumpa balik hari Sabtu. Hari Sabtu saya akan bagi kamu soalan apa ni MRSM. Tapi kalau saya dapat idea soalan ni kita buat, kita akan bincang hari Sabtu. Boleh? Okey? Ni demam ni buat soalan ni. Okey. Kita jumpa lagi Sabtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, cikgu. Okey, baik-baik.